Kita rafa'kan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat tabi'in wa atba' tabi'in, mutaqaddimin ila al-mutaakhirin, al-ulama warasatul anbiya ajma'in. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Berbahagia Tuan Pengurus dan Imam Bilal Ahli Jawatan Kuasa Masjid Bukit Indah, Ampang, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita menyambung bacaan kitab daripada kitab Ilmu Tasawuf Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada malam ini kita menyambung berkenaan dengan hikmah yang seterusnya, iaitulah kata ulama, arih nafsaka, rehatkanlah diri kamu. Berkata Syekh Zarruq rahimahullahu ta'ala, jika sesiapa pun tidak mungkin mengoyakkan kota takdir Tuhan dengan tadbir dan ikhtiar yang tidak memberi manfaat, bahkan kelesuan yang mengundang kepada mereka, amat patut seseorang yang berakal meninggalkannya. Jaga justru pengarang berasa perlulah menyebut hikmah ini, iaitulah arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghayruka anka la taqum bihi li nafsik. Yang bermaksud, rehatkanlah diri kamu daripada tadbir. Apa makna tadbir? Iaitulah urusan di dunia ini. Urusan, dikata urusan, justru apa-apa yang telah dilakukan orang lain, sama ada perkara dunia ataupun ukhrawi, maka janganlah engkau melakukannya bagi diri kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang pertama, kita nak melihat tajuk yang kita nak bincangkan ini daripada kalam hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, iaitulah rehatkan diri kamu. Apakah yang dimaksudkan dengan rehatkan diri ini? Adakah mereka ulama ini menyuruh kepada kita supaya kita ni rehat ataupun tidak berbuat apa-apa? Rehat dengan kata tidur, kemudian melepaskan takdir ini semata-mata kerana Allah Ta'ala. Makna tak payah buat apa, lepas saja, tawakal lah, pun nak jadi-jadi. Macam tu kan yang dimaksudkan dengan oleh ulama arih nafsaka itu, iaitulah diambil faedah dengan kerehatan terhadap kepenatan. Iaitulah kepenatan. Dia kata penat di dalam kita ini menguruskan dunia. Letih tuan-tuan. Ulama kata menguruskan dunia ini meletihkan. Pasal apa? Kerana kita melihat dunia ini adalah satu tempat yang mana ianya adalah surga bagi orang-orang yang disebut sebagai orang yang kufur kepada Allah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, ad-dunya, kata Nabi, riwayat menyebut dunia itu sijnul, penjara. Sijnu makna dia penjara. Jadi penjara ini kita boleh faham dengan erti kata makna tak seronok, satu tempat yang terkongkong. Kata penjara itu, kita pergi tengok prisoner, orang yang duduk dalam penjara ini, muka mereka Wangsa mak kesian sekali. Kerana apa? Kerana mereka sentiasa dalam diawas.
Mereka sentiasa dalam keadaan makan minum mereka tu tidak lazat seperti mana orang yang di luar. Kemudian apa lagi yang disebut penjara ini? Sentiasa berada dalam keadaan yang resah, bakal menanti hukuman, nak kena sebab, nak kena hukuman gantung dan sebagainya. Yang paling takut sekali gantung 302. Jadi begitulah yang disebut di dalam riwayat ini, iaitulah bagaimana dunia itu meletihkan. Namal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. La'ibun permainan, wa lahwun dan gurau senda. Innamal hayatud dunya mata'. Sebut dalam ayat yang lain mata', perhiasan, perkara yang seronok tetapi ia tidak berkekal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang kedua, iaitulah tadbir. Apa makna tadbir ini? Dari segi bahasa ialah melihat sesuatu perkara dan natijahnya. Kata ulama, dari segi istilah iaitulah mengira dan menghitung sesuatu pada masa yang akan datang, sama ada yang ditakuti ataupun diharapkan berdasarkan hukum tanpa berserah. Ini dia, tuan-tuan nampak beberapa perkataan yang disebut kepada kita, mengharapkan hukum tanpa berserah. Makna kita buat, makna kita tak serah sepenuhnya, kita usaha kita ni. Tetapi yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah tu, dia bila usaha, dia takdir, serah kepada takdir. Tapi kita ni tawakal, dia serah setelah berusaha tanpa bulat-bulat. Makna dia, kalau contoh kita tengok orang yang bertawakal ni, dia usaha semayang, baca Quran, macam tuan ngaji. Kemudian kita usaha ambil kunci kereta, kunci motor ni bubuh dalam poket baju kita. Tapi mau kalau kata nak hilang tu serah kepada Allah Ta'ala. Itu baru tawakal. Kalau kita serah tak kunci kereta ataupun kunci motor di motor, kemudian kita kata tawakal, itu tak kena konsep dia tu. Jadi yang kata tawakal tu kena buat juga. Itu ahli sunnah wal jamaah begitu. Tapi kalau yang lain tu, ada yang sesat, ada yang terpesong, itulah mereka berserah kepada Allah Ta'ala bulat-bulat. Qadariyah, Jabariyah pula, hanya kepada diri mereka ni, tanpa serah kepada Allah pun tak boleh juga. Jadi tuan-tuan, begitu yang nak difahami daripada perkataan takbir. Dapat satu pula mafhum hikmah. Rehatkanlah kefahaman dia kata, rehatkanlah diri kamu daripada keletihan menguruskan pentadbiran yang menafikan konsep perhambaan. Ini yang dimaksudkan. Dari segi kefahaman istilah dia ni, makna dia kita tinggal benda-benda yang tak berkait dengan ibadat, benda-benda yang tak berkait dengan perkara yang manfaat, tinggal. Kata ulama, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata, tinggalkan ma yaribuka, apa yang meragukan kamu, ila ma la yarib, sehingga tinggal tu hilang keraguan. Tak ada apa lagi yang meragukan, tinggal benda-benda yang lama. Da'ma yaribuka, lagi apa lagi? Ayat yang lain, tinggalkan benda-benda yang melalaikan. Jadi kita tinggal benda-benda yang meletihkan kita ini dari sudut dunia. Sederhana makna dia, ambil yang halal tetapi tidak berlebihan. Halal yang harus, kena faham. Ada orang kata
Buat baik berpada-pada, itu bukan makna baik itu bukan yang harus, yang baik itu bukan yang sunat ataupun yang wajib, tetapi yang harus tu makna dia. Contohnya makan, minum, kemudian pergi benda-benda yang harus, tidur harus. Tapi kalau tak tidur mudarat, kena berhajat, dipanggil hajiat, berhajat kepada tidur, kena tidur. Nabi pun tidur, bangkit malam. Ya ayyuhal muddathir, hai orang yang dalam keadaan muzammil, selimut, qumil laila illa qalila, bangkit walaupun dalam keadaan yang sedikit. Nampak lagi, kerana tidur kita bangkit. Salat walaupun sedikit, qalila, ulama kata 2 rakaat bangkit. Dan kemudian seterusnya warattilil qur'ana tartila dalam ayat, dan seterusnya kamu membaca Quran. Jadi qiyamul lail ni tuan-tuan dan puan-puan, dia lepas sembahyang 2 rakaat kita boleh baca Quran, kita boleh berzikir. Dia tak semestinya sembahyang sampai masuk waktu subuh, kita tak larat sembahyang 2 rakaat. Ada satu kisah yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syekh ataupun dia pergi ajuz, orang yang mempunyai umur yang tua. Syekh ni ada 2. Yang pertama, iaitulah orang yang mempunyai alim, pengetahuan yang banyak, dipanggil syekh. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai umur yang banyak. Wa abuna syekhun kabir. Lepas daripada sembahyang, Nabi kata kepada Abdullah ibn Umar, wahai orang muda, aku nak tunjukkan kepada kamu seorang lelaki, seorang hamba Allah yang mana dia ini adalah penghuni syurga. Ini orang tua tadi ni, orang apa nama syekh ni tadi. Nabi kata, tunggu orang muda, lepas sembahyang sat lagi mari. Nabi nak tunjuk kepada dia. Jadi dia pun selepas sembahyang dia pun pergi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata, duduk. Sat lagi kawan ni bangkit, aku tunjukkan kepada kamu, dia ini adalah bakal ahli syurga, disebut dalam riwayat. Muslimin dan muslimat, maka orang tua ni pun bangkit. Dia pun bangkit, kemudian dia jalan keluar ke masjid, keluar daripada masjid. Dalam keadaan dia berjalan tu, maka Nabi pun tunjuk, ini dia ni ahli syurga. Abdullah bin Umar ni pun tengok lah, Pak Long ni rupanya, ingatkan siapa dia, hebat sangat, biasa je, nampak macam biasa dia, nampak dalam hati dia lah, tapi dia tak abang lah macam tu kepada Nabi. Dia tengok, oh Masya Allah. Kemudian dia pun minta izin kepada Nabi, dia pun nak keluar dah daripada masjid kerana dah selesai dah apa semua. Dia pun nak menguruskan apa yang dia nak buat lah. Jadi orang muda ni nak buat apa? Dia nak kerja ke, dia nak pergi mana ke. Dia Rasulullah baik, dia pun keluar daripada masjid. Dia ikut pakcik ni tadi dalam rumah. Dia ikut hamba Allah ni tadi sampai ke rumah dia. Hamba Allah ni tadi masuk ke rumah, dia pun ketuk pintu rumah, bagi salam. Dia kata apa? Saya nak menjadi tetamu di rumah pakcik. Anak Sayyidina Umar, Abdullah ibnu Umar. Kerana diringkaskan cerita riwayat tersebut, maka Abdullah ibnu Umar pun duduklah selama 3 hari 3 malam. Duduk 3 hari 3 malam sebagai tetamu. Salah satu ayam Nabi kata tetamu ni adab dia kita ni sebagai tuan rumah,
3 hari 3 malam ni kita layan tetamu. Orang Arab cukup memuliakan tetamu, jiran cukup memuliakan. Abu Jahal, rumah dia sebelah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelah rumah Nabi, rumah Abu Jahal. Sebelah rumah Nabi, rumah Uqbah. Dua-dua ni cukup tak suka kepada Islam. Tapi tuan-tuan, bila buat kenduri, panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan orang Arab ni memuliakan tetamu. Kita kadang kemah dah ni semayang baca Quran, tapi bab tetamu kadang-kadang perambat cepat sikit. Lama ada rumah pun tak lagi. Dia duduk 3 hari 3 malam, tuan-tuan dan puan-puan duduk. Waktu semayang pergi masjid, jumpa ayah dia kat masjid. Ayah dia siapa? Umar, Sayyidina Umar. Yang hampir mana? Kata Abdullah, saya duduk di rumah pakcik ni. Ya. 3 hari 3 malam makan, kawan ni semawa jamu makan minum tidur pun cantik. Dia pun tengok, pasal dia nak tengok apakah rahsia amalan yang dilakukan oleh hamba Allah tadi. 3 hari tuan-tuan, makit malam, sahabat pun jenis semua makit malam, tak ada beza. Dia ni semayang 2 rakaat, kemudian dia tidur. Apa yang lebih semayang 2 rakaat. Ini yang kita kata bangkit malam, kan? Letih-letih bangkit malam. Semayang 2 rakaat rehat. Tetapi Nabi kata dia ni ahli syurga. Hari cukup 3 hari, dia pun minta izin nak balik. Makasihlah Pak Long, layan saya cukup baik, Masya Allah. Pak Long, saya nak tanya, apakah amalan yang Pak Long lakukan? Amu pakcik Kedah ni Pak Long, apakah amalan yang Amu lakukan sehingga kan dia tak sebut ni? Apakah? Jadi pakcik ni kata, hamba Allah ni kata tak ada amalan apa pun sama, bahkan orang lain lebih daripada aku, dia kata. Habis tu kenapa Nabi apa? Kenapa Nabi tunjuk kepada aku tentang kamu berkaitan dengan orang yang akan masuk syurga? Terkejut dia. Aku ni bukan ahli syurga, aku tak layak. Tu sahabat yang kata sahabat tu tak rasa. Nabi habaq dah dia ni akan menduduki ashabul jannah, pun rasa tak layak. Kita ni tak confirm apa lagi. Kemah tak kira lah. Jadi tuan-tuan, dia kata, pakcik saya nak balik ni, saya berajak sangat nak tahu apakah amalan. Pakcik ni kata beginilah, tak ada amalan yang lebih apa pun aku ni. Pasal kalau nak ikut, nak bangkit malam, kamu sendiri pun bangkit lebih daripada aku, ya? Kalau baca Quran, kamu lebih daripada aku. Kalau anak yang hebat, kamu anak Sayyidina Umar. Aku tak ada apa pun, dia kata. Jadi semua hal ni yang aku amalkan. Ini dia hal benda ni yang Nabi pesan. Nabi kata hal ni lah kelebihannya. Kawan ni duduk di rumah, nak tahu benda ni tak jumpa. Pasal benda ni benda yang tak nampak, dia tak sebut tuan-tuan. Apa dia? Dia kata sebelum nak tidur 2 benda dia buat. Selepas bangkit 1 benda dia buat. Yang pertama apa? Yang pertama, sebelum nak tidur dia akan memaafkan segala kesalahan orang lain. Nampak? Ni yang kita feel kadang. Allah Ta'ala kata wa'tasimu billahi jami'a, peliharalah kamu dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala jami'a, kesemuanya. Wala tafarraqu, yang kedua, jangan kamu berpecah, jangan bergaduh, jangan kamu
cari pasal itu hubungan dengan manusia. Hak awal tadi hubungan dengan Allah. Faham tak ini? Dua ni lah tuan-tuan nak masuk syurga. Sebenarnya tak susah tapi tak mudah. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Yang kedua, setelah dia memaafkan segala kesalahan orang, maka dia minta maaf. Belum nak tengok minta maaf. Macam mana nak minta maaf? Ramai kawan-kawan sahabat ni. Jadi sebelum dia nak berpisah apa-apa pertemuan, dia akan bagi selesai. Jumpa sembang-sembang, aku minta maaf, kita lepas ni aku tak jumpa dah apa. Salam, jumpa siapa tegur bagi elok, kemudian tak ada masalah. Orang pun tak sakit hati dengan dia. Dia pun kalau ada sakit hati dengan orang, dia minta maaf. Kalau orang sakit hati dengan dia, dia halalkan. Dia orang buat masalah dengan dia, aku maafkan. Dua benda. Tidur dalam keadaan tidak ada masalah. Dengan Allah Ta'ala jaga doa, perkara yang wajib buat, yang sunat tambah. Itu dia. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Nabi pesan kepada sahabat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn bin Sariyah. Nabi kata, Ibn bin Sariyah kata, kami mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah nasihat yang terakhir. Tajuk ni tuan-tuan apa dia? Takwa dan perpaduan. Kami dengar Nabi bersabda seolah-olah sahabat kata ni, ini adalah nasihat yang terakhir daripada Nabi dan menggetarkan hati kami sehingga kami menitis air mata. Di hadis daripada 40 akhir zaman karangan Abu Ali An-Nadawi ataupun Ustaz Fahmi Zamzam, Allah yarham. Tuan-tuan perempuan. Lalu Nabi berwasiat, aku berwasiat kepada kamu. Tengok ayat pun wasiat. Wasiat ni macam orang nak meninggal. Apa wasiat Nabi? Taqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Dalam ayat Quran, faqad fazal muttaqun. Ini yang khatib peringat kepada kita setiap minggu ni. Nampak? Taat kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang ditegah, yang Allah larang, tinggal buat. Nampak? Kalau saya baca khutbah hari Jumaat, saya akan detail sikit lah tuan-tuan. Apa makna Allah suruh tu? Iaitulah benda yang wajib kita kena buat. Benda yang wajib buat, selesai lah. Kemudian benda yang sunat dua belah kanan ni, yang wajib atas, yang sunat tambah. Orang yang buat benda yang wajib pasal dia takut neraka. Orang yang buat perkara yang sunat pasal dia nak dekat dengan Allah Ta'ala. Beza. Sembahyang sunat tak ramai boleh sembahyang sunat. Nak puasa sunat tak ramai boleh puasa sunat. Kan? Puasa Isnin Khamis, hari putih, puasa hari-hari tasyrik, puasa hari-hari yang disebut, puasa bulan-bulan yang disebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sebanyak bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ya. Bulan Rejab Nabi puasa, tapi bulan Sya'ban Nabi berpuasa cukup banyak. Puasa sunat. Tak wajib tu memang telah. Itu adalah yang belah kiri pula, perkara yang haram tinggal, perkara yang makruh jauhkan. Kita tinggal perkara yang makruh, kemudian benda-benda yang subhat, jadi orang yang warak, tuan-tuan. Faman ittaqa syubhat, siapa yang tinggal, takwa ni mana tinggal.
tinggal benda yang Allah Ta'ala larang, syubhat, makruh, tinggal, maka dia telah menjaga agama dia. Baru jadi warak entah. Hari ni kita nak cari warak ni payah, pasal sapu belakang. Dia tak jadi warak dah, dia jadi rak. Ustaz pun rak, tok imam pun rak. Contoh lah, dia kopiah pun tak pakai. Lagi bukan benda tu tak wajib, tapi bila kita buat, kita menjaga agama. Tuan, pasal tu ulama kata kopiah, serban, benda ini adalah menjaga. Subhanallah. Baru ada dia panggil tamayus. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Allah Ta'ala kata, qul, katakanlah wahai Muhammad, sama tak orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Jawapannya apa? Tak sama. Orang yang mengaji, orang yang ada sentuhan Quran, tak sama dengan orang yang tak baca Quran. Tuan-tuan tengoklah orang baca Quran dengan orang baca Facebook, sama? Tak sama. Nah lagi, contoh. Jadi itulah tuan-tuan. Yang ketiga, selepas dia bangkit daripada tidur, dia niat nak tolong orang, baik sangka. Jadi selesai hablum minallah wa hablum minannas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, rehatkan diri kamu daripada keletihan menguruskan pentadbiran. Kita dengan fikir banyak sangat pasal dunia ni, kata ulama. Kerana apa? Kerana kalau kita fikir banyak, kita ni macam tak yakin dengan Allah Ta'ala. Itu. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, rahsia mereka-mereka yang lalu mutaqaddimin ni, mereka yakin dengan Allah. Tak ada fikir banyak buat. Kita fikir banyak bila nak buat baik, bila nak buat benda-benda yang lara, tak fikir pula. Itu masalah dia. Lagi. Jadi kena rehat, me time. Masa kita dengan Allah tu amat berharga. Sampai bila tuan-tuan kita nak menguruskan dunia ni, kerja tak habis. CEO pun tuan-tuan dia pencet, ganti CEO lain. Tu kan tak? Tu imam pun dia pencet, ganti tu imam lain. Tu kata dunia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, cukup. Bukan makna kita tak mau tolong orang, tak. Tetapi dunia padahlah. Sebab tu dia kata tadi, benda yang tengah harus. Sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang Allah Ta'ala suka dan manusia pun suka? Ini soalan ni, dua dalam satu. Selalu Allah Ta'ala suka, makhluk tak suka, sebab berlawanan dengan nafsu. Kadang benda yang manusia suka, Allah tak suka, pasal nafsu. Tapi tuan-tuan, dua-dua suka. Allah, makhluk suka. Apa dia? Kata Nabi, iaitulah, Nabi kata, izhad, zuhudlah kamu di dunia. Zuhud tu makna dia apa? Mengambil yang harus, yang halal tu yang harus, tengok tu, tidak berlebihan. Makan tak lebih, tidur tak lebih, cakap tak lebih. Sederhana. Tak cakap pun sekali lagi orang kata kita ni bisu pula. Lagi. Makan tak makan pun sekali lagi tak larang. Makan. Pasal tu Islam ni, agama Islam ni agama yang perfect. Dia kalau puasa dia makan juga, sahur. Buka puasa, buka puasa. Kan? Setengah ada kepercayaan agama lain, dia kalau puasa tak makan terus. Nah, dia nak buat jadi baik, dia tak kahwin terus. Padri, preacher, padri tak kahwin. Nah, tak kahwin depan orang, tapi belakang orang kemungkinan dia buat maksiat. Jadi Islam agama fitrah. Allah Ta'ala tahu apa kehendak, keperluan, hajat kita, dia bagi. Dia bagi makan.
Tapi makan yang halal dan tayyibah. Dah banyak kalau kita nak ubah kenaan dengan dia. Kemudian antara kata lain, Fudail bin Iyad ulama kata antara ta'rif zuhud ni apa? Iaitulah meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Tuan-tuan, dunia ni di tangan kita ni, tuan-tuan, tak rasa pun ada dunia, walaupun ada pangkat datuk, pangkat doktor, relax. Pasal apa? Pasal dia tahu dia mengaji. Ini kelebihan dia, tuan-tuan, orang mengaji. Kemudian apa lagi? Dia kata hal ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan. Apa kita nak kadut? Kata ulama, kerana Allah Ta'ala dah takdirkan dah sejak azali lagi, daripada Lauhil Mahfuz, daripada qada-qadar Lauhil Mahfuz telah tertulis, kataballahu alaikum qul yan yusibana, katakanlah wahai Muhammad, tidaklah menimpa kami kecuali apa? Illa ma kataballahu lana, apa yang telah kita, yang telah tulis ke atas kita, semua dah tertulis. Hidup mati kita, mahyaya wa mamati, mati kita bila, semua dah ada lah. Kemudian wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ibadat kita semua dah tertulis dah. Tapi tuan-tuan, ahli sunnah wal jamaah dia kena usaha, dia jangan dah lepas tu. Wa antal mayamin, buat macam mana ustaz, dah macam ni yang saya tak boleh. Tu ada satu apa, bukan satu, banyak macam-macam ahli milah Abraham, hadi minallah, apa bala lagi macam-macam. Dia jenis shortcut kan. Dia ingat handphone dia ada shortcut, agama pun ada shortcut kan. Ni dia tak payah semayang, pasal dia kata apa? Pakai niat sudah. Itu dia. Innamal a'malu binniyat. Oh, baca hadis tu kemah dah. Sekali-sekali dengan gunah semua keluar idgham. Innamal a'malu binniyat. Tak gaduh pun baca gunah tu, bukan Quran, tu hadis. Tapi dia tak tafsir ikut kepala dia. Tak kena. Dia kata ni kita setiap perbuatan Nabi kata bergantung pada niat. Dan niat kau buat lah. Tampak minggu orang tahu. Innamal a'mal, dia sebut amal, tapi dia sebut pasal niat. Amal bila? Amal tu apa dia amal? Tu kena tengok takrif amal tu apa? Perbuatan. Perbuatan, apa makna perbuatan? Kasabal insan, ulama kata apa yang dilakukan oleh manusia, perbuatan dia, iaitulah al-arkan, panca indera dia tu. Itu. Jadi kena berdoa. Macam tu semayang, Allah Ta'ala kata apa? Qumil lail, bangkit malam. Bangkit, kena bangkit. Semayang ni kena diri. Pasal Allah Ta'ala nak tengok kita bangun, kita lawan hawa nafsu. Sebab tu Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari kata, orang yang taat ini, orang yang maksiat ini ada tiga. Yang maksiat dia kata aslu kulli maksiatin, asal bagi segala punca, bagi segala maksiat apa dia? Iaitulah syahwatin, banyaknya angan-angan, syahwat, keinginan. Pasal orang yang buat maksiat, pasal dia banyak benda dunia dia nak sangat. Kita bukan tak boleh, tuan-tuan, ambil, tapi cukuplah sekadar apa ni. Kata-kata sekadar, cukup lah. Kan? Sampai kita tak ada nak ngaji, cari duit, tuan-tuan, beli rumah 10 biji rumah pun mati. 10-10 tu semua dapat dekat anak kita. Anak kita pula, kalau dia ingat ke Allah, doa untuk kita tak apa, tak doa pula, habis rugi itu.
Nabi sebut dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, salasatun yatbi'ul mayyit, 3 perkara akan ikut si mati. Wa yarji'u isnani, 2 balik. Yarji' balik mana? Balik ke rumah, tinggal. Wa yabqa, dan stay dengan dia, ma'ahu, dengan dia si mati ni dalam kubur. Satu wahid. Yang balik apa? Ya itulah harta dia. Mari al-fire, al-pak, apa lagi? 4x4. Dah lagi kemah. Oh ni kemah ni, buat bisnes saya contoh. Balik ahli keluarga, mari tengok alung, angah, acik, pak ngah, pak long, balik. Tu imam pun balik boh. Tinggal satu dia. Apa dia? Amal dia. Masuk dalam kubur, kemudian malaikat pun mari. Dalam kitab Al-Imam Qurtubi kata, malaikat rumah ditarik penukul. Satu hari Nabi SAW naik himar keldai sampai di satu tempat, maka tiba-tiba himar Nabi ni, keldai yang Nabi bawa, keldai ni dibagi binatang tunggangan. Ya, keldai ni kira macam dengan kancil lah, kecil. Atas sikit kuda, atas sikit unta. Unta ni kira kemah. Nah, sampai di tempat tu ada kubur. Kemudian himar ni dia jadi liar. Nabi pun tanya kepada sahabat, kubur siapakah ini? Sahabat kata, ini kubur orang musyrik, Yahudi yang musyrik, syirik, menyekutukan, yang mendustakan, yang tak ikut kitab Allah Ta'ala, tak ikut Nabi Allah. Kalau zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, dia tak ikut. Lalu dia kena hentam dalam kubur ni. Patutlah. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa binatang ni jadi liar? Nabi kata, kerana dia mendengar pukulan di dalam kubur. Antum dengar tak? Sahabat ni dengar tak? Tak dengar. Nabi kata, kalau dengar, orang tu pun akan meninggal. Sini dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan masuk apa kata? Tengok besar, insyaAllah. Inilah yang dikatakan kita lah daripada mengurus mentadbir. Cukuplah dia kata. Yang kata dunia tu Allah Ta'ala. Jadi kita bagi laluan azan, insyaAllah. Kita sambung sikit lagi ibrah dan pengajaran dia. Kesimpulan ataupun pengajaran daripada kata-kata hikmah, arih nafsaka, yakni rehatkanlah diri kamu. Maka yang pertama dia kata, ulama sebut tadbir. Tadbir berserah menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Tadbir beserta menyerah, makna usaha dan tawakal. Itu makna dia. Tidaklah dilarang, kerana Rasulullah SAW bersabda, at-tadbir nisful ma'isha. Kamu menguruskan itu sebahagian daripada kehidupan. Jadi kita menguruskan, ya, kita mentadbir. Tidak salah dalam pentadbiran,
dalam menguruskan kehidupan kita ni. Tapi yang salahnya bila kita mentakbir tetapi tidak berserah. Orang terpulun. Kita kena ada sifat berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rifqu nisful ma'isyah. Sikap berlemah lembut merupakan sebahagian daripada kehidupan. Dan tidaklah miskin orang yang berhemah. Ar-rifqu nisful ma'isyah wa ma'ala man iqtasada. Iqtisad ni makna dia berhemah. Tuan-tuan, kita dapat satu perkataan iqtisad. Iqtisad ni dalam bahasa Arab makna dia berhemah. Dalam bahasa tasawuf, dalam bahasa muamalah, iqtisad ni makna dia ekonomi. Nampak? Yang kata ekonomi ni tuan-tuan, dari sudut makna tasawuf dia berhemah. Itu yang kata kita ekonomi ni apa? Urusan ekonomi, pembangunan dalam melancarkan sesebuah negara, kehidupan keluarga ni tuan-tuan, makan minum bagi lepas apa semua, ada untung, ada rugi, itu dipanggil iqtisad. Tetapi dalam tasawuf ni dia bermaksud berhemah. Hemah tu apa? Hemah tu makna dia iaitulah berpada-pada. Itu kalau orang ni dia semata-mata kita kata pada zahir saja, zahir tu dia punya syariat tapi tak ada tasawuf, maka boleh jadi, kata ulama ni perkataan dia kata orang yang bersyariat tapi tidak ada tasawuf, boleh jadi dia akan kepada fasik. Pasal dia duduk urus tu, dia tak nampak Allah, dia nampak diri dia. Tetapi orang yang bertasawuf ataupun bermakrifat, tapi dia tidak ada syariat, boleh jadi zindiq, sesat. Jadi macam mana? Dua-dua. Dalam keadaan kita ni bersyariat, syariat itu masuklah tadi ekonomi apa tu semua, pengurusan, maka dia kena ada tasawuf. Barulah dia mengenal hakikat. Dan lagi orang yang tasawuf, orang yang bertasawuf tapi tak ada syariat, tak semayang, itu dia zindiq, sesat lah. Jadi, tapi kalau syariat saja tak tasawuf tak boleh. Pasal dia difasih, hati dia tu kelembutan dia tak ada. Dia tak ada takhalli, tahaddi wa tajalli, dia tak ada. Jadi dia kena ada dua-dua, zahir, batin. Lepas tu kata ulama, barang siapa yang sempurna iman dia, maka dia akan disibukkan zahir dengan sifat ubudiyah dan batin dengan sifat rububiyah. Sifat rububiyah ni makna dia sentiasa Allah Subhanahu wa taala sentiasa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia kata, al-iqtisadu fil ma'isyati nisful 'aish. Sifat berhemah dalam kehidupan itu sebahagian daripadanya. Syekh Zarruq rahimahullah ta'ala dalam syarahan menerangkan, tinggalkan takbir dalam semua hal kehidupan, kerana siapa yang tidak bertakbir dia akan ditakbir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala ruh wal rahata fi ridha wal yaqin. Allah Ta'ala menjadikan ruh dan kerehatan dalam perkara redha dan yakin. Sebab tu kita ni nama dia ruh. Bila mati ruh tu ditarik daripada jasad, maka rehat. Rehat bagi orang yang redha dan yakin. Tapi sengsara bagi orang yang pada dunia dulu dia banyak rehat. Itu faham bahasa tasawuf. Fama qama bihi ghairaka anka. Mana siapa yang banyak susah atas dunia dia ni, dia banyak bergerak, banyak usaha, banyak jihad, banyak lawan nafsu, banyak lawan syahwat dia tu, lawan diri dia, ada beridha anaf. Maka bila dia meninggal dunia,
Allah Ta'ala akan memerintahkan malaikat supaya berlemah lembut dengan orang. Lalu malaikat pun setelah dia boleh jawab soalan man rabbuka wa man nabiyuka, malaikat pun kata kepada dia, arih nafsaka, rehatlah kamu, nak tidur. Lalu kubur dia akan dilapangkan 70 hasta. Tidur 70 hasta ni tuan-tuan, kata ulama wallahu a'lam, mungkin 70 hasta malaikat. Kalau malaikat dia tak guna tangan, hasta, depa, hasta, sejengkal. Kalau tangan kita kecil. Kalau malaikat guna sayap, junaha alaihi. Dan tangan ni kecil apa tu? Tapi kalau guna tangan tu 70 hasta, 35 meter, bapak besar. Nak pergi. Tuan-tuan, itulah orang yang atas dunia dulu dia rehat daripada dunia, tapi akhirat tak rehat. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita mendapat sikit sebanyak daripada menguruskan dunia. Dia kata, rehatkanlah diri kamu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah, yang kurang kita mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Datang dengan tasbih kafarah dan surah Al-An'am. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.